Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kolam takungan air bernilai RM500 juta akan dibina di Sabah. Kerajaan negeri merancang untuk membina kolam takungan air yang bernilai kira-kira RM500 juta setiap satu bagi mengatasi masalah bekalan air di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata kolam takungan air berkenaan yang akan dibina di beberapa daerah yang akan dikenal pasti kelak adalah antara penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah bekalan air di negeri ini. Bong yang juga Menteri Kejaraya berkata pembinaan kolam takungan air di kawasan seluas 1,000 hektar itu membolehkan keperluan bekalan air dapat bertahan lebih lama. Air di dalam kolam terbabit boleh bertahan sekurang-kurangnya 2 bulan walaupun ketika musim kemarau. Bong berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke kawasan perumahan University Apartment di Kota Kinabalu siang tadi. Menurutnya, kolam takungan air itu tidak semestinya dibina di setiap daerah kerana satu kolam mampu menyalurkan bekalan air ke daerah berhampiran. Bong berkata kelewatan projek loji kerawatan air di Telibong Fasa 2 di Tuaran antara punca bekalan air di University Apartment sering mengalami gangguan. Katanya projek ini baru siap sekitar 30%. Sedangkan mengikut jadual asal kemudahan itu sepatutnya siap lebih 50% sekarang. Bong berkata beliau sentiasa berhubung dengan pihak kontraktor dan mendesak mereka supaya projek ini segera disiapkan. Ini memandangkan ramai penduduk terjejas akibat ketiadaan bekalan air. Pelabuhan POIC perlu kekal sebagai sebuah entiti bebas. Pelabuhan Kluster Industri Minyak Sawit POIC perlu kekal sebagai sebuah entiti bebas kerana ia mampu memainkan peranan yang lebih luas dalam pembangunan di pantai timur Sabah. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, beliau menyokong usaha pembinaan pelabuhan POIC Lahadatu yang akan mengambil masa 15 tahun untuk disiapkan di kawasan seluas 4,400 ekar. POIC Lahadatu adalah projek milik anak syarikat POIC Sabah Sendirian Berhad dan telah beroperasi sejak 2005. Joakim yang mengadakan lawatan kerja ke POIC di Lahadatu Kelmarin berkata kapasiti dan kebolehan POIC Sabah dalam mengendalikan pelabuhan ini akan berkembang. Khususnya dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA, Perjanjian Kerjasama Ekonomi Serantau dan laluan perkapalan Lombok, Makassar. Joakim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah berkata, pelabuhan POIC itu akan merangkumi terminal kontena, kargo pukal kering dan cecair. Ia adalah aset penting kepada POIC dan juga Sabah. Katanya, pelabuhan itu adalah elemen penting dalam pembangunan projek mega yang sedang dipertimbangkan dan dibangunkan di kawasan pantai timur Sabah. Projek itu termasuk cadangan menjadikan POIC Lahadatu sebagai zon perdagangan bebas, meningkatkan laluan perhubungan Lahadatu dengan lapangan terbang antarabangsa serta terminal feri. Pelaksanaan projek itu akan membolehkan Lahadatu menjadi hub bandar pintar di Malaysia Timur. Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional PN untuk tidak melaksana undi 18 memberi bayangan seolah-olah peranan anak muda dianggap tidak penting dalam amalan demokrasi di negara ini. Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata kerajaan PN dilihat sentiasa berdolak-dalik dengan undang-undang ini walaupun ianya telah diwartakan pada September 2019.
Beliau berkata pelaksanaan pendaftaran pengundi berumur 18 tahun secara automatik dilihat dapat memberi rangsangan kepada anak muda untuk menyumbang dalam membuat keputusan besar, iaitu pembentukan sesebuah kerajaan dan memilih kepimpinan negara. Katanya kerajaan PN sepatutnya menggunakan peluang ini untuk menggalakkan 4.2 juta anak muda yang berumur 21 tahun dan ke atas yang dilaporkan layak mengundi tetapi belum mendaftar sebagai pengundi. Menurutnya, hak untuk mengundi dan menjadi calon pilihan raya yang diturunkan kepada umur 18 tahun adalah hadiah terbaik pentadbiran sebelum ini kepada anak muda. Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR digesa menyatakan dengan tegas mengenai pelaksanaan undi 18 tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pemimpin politik. Muhammad Syafiq berkata SPR perlu mengadakan lebih banyak libat urus dengan semua pemegang taruh termasuk daripada pihak pembangkang dalam kerangka untuk menjayakan undi 18 ini. Tegasnya, sebarang penangguhan dalam proses ini pastinya akan menjejaskan mood anak muda untuk turut sama terlibat dalam pemulihan sistem demokrasi dalam negara kita. Operasi bas ekspres di seluruh Sabah dibenarkan mulai hari ini. Kerajaan negeri membenarkan operasi bas ekspres di seluruh Sabah dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat bermula hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kapasiti penumpang yang dibenarkan hanya 50%. Katanya pengusaha atau pemandu bas ekspres juga perlu memastikan setiap penumpang menjaga jarak fizikal serta memakai pelitup muka sepanjang berada dalam kenderaan. Untuk penumpang yang perlu melintasi zon pula, mereka perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis. Bas ekspres juga tidak dibenarkan untuk membuat sebarang persinggahan di mana-mana perhentian atau restoran sepanjang perjalanan. Pengusaha atau pemandu bas juga perlu melakukan disinfeksi bagi setiap perjalanan serta setelah tamat waktu bas beroperasi. Pemandu juga digalakkan melakukan disinfeksi dalam bas setiap 2 jam perjalanan. Kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah mencatatkan bilangan terendah kes positif baru COVID-19 sejak gelombang ketiga pandemik COVID-19 melanda negara ini dengan 39 kes dilaporkan hari ini berbanding 71 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 53,903 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata Keningau satu-satunya daerah mencatatkan kes 2 angka dengan 14 kes positif dilaporkan hari ini. Tawau mencatatkan 5 kes, manakala Kota Kinabalu hanya melaporkan 4 kes dan 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru. 3 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) dilaksanakan di Kampung Lingkudau, Keningau mulai esok sehingga 28 Mac. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Kota Marudu berubah dari zon merah ke zon jingga, manakala Kinabatangan berubah dari zon jingga ke zon kuning. 158 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 482 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 25,439 orang telah menerima suntikan vaksin di Sabah. 285,714 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seorang lelaki warga Emas Orang Kurang Upaya OKU ditemukan rentung dalam kebakaran di kediamannya di Kampung Tombongon, Kulu semalam. Dalam kejadian 11.15 malam itu, mangsa Joseph Chung, 80 tahun, tinggal seorang diri di rumahnya yang terletak berhampiran gereja. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Tuaran Abdul Kawi Abdul Gapar berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.29 malam. 12 anggota bomba dikejarkan ke lokasi kejadian menggunakan sebuah jentera dan sebuah kenderaan utility EMRS.
Beliau berkata sebaik tiba di lokasi kejadian, rumah tersebut telah terbakar sepenuhnya dan mangsa ditemukan dalam keadaan rentung pada 12.05 tengah malam. Muhammad Kawi berkata mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman kebakaran tamat sepenuhnya pada 12.40 tengah malam. 9 wanita palau di Ladatu dikenakan kompaun RM10,000 kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dalam op COVID-19 semalam. Kesemua wanita yang berusia antara 17 hingga 41 tahun ditahan ketika sedang mengemis. Mereka didapati tidak memakai pelitup muka dan tidak menjaga penjarakan fizikal. Ketua Polis Daerah Ladatu, Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, operasi pemantauan op COVID-19 dijalankan di 2 lokasi jam 12 tengah hari. Operasi dijalankan di kawasan lampu isyarat berdepan kedai DIY Bandar Lahad dan di lampu isyarat Bandar Seri Perdana Lahad Datu. 25 kanak-kanak yang juga anak kepada 9 palau terbabit turut ditahan. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum denda atau dipenjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kes turut disiasat mengikut Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ia atas kesalahan tidak memakai pelitup muka dan berkumpul tanpa penjarakan fizikal. Kita ke perkembangan bola sepak Liga Super. Hasrat Sabah FC untuk mengutip mata penuh pada aksi sulung saingan Liga Super di gelanggang sendiri di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi musnah apabila tewas 0-1 di tangan PJ City. Penyerang PJ City Darren Yi Deng Lok menjaringkan gol tunggal perlawanan apabila berjaya menewaskan penjaga gawang Sabah Robson Randy Rining pada minit ke-51. Aksi sulung 4 pemain import Sabah berjersi merah yang diturunkan malam semalam juga tidak berjaya menghasilkan kemenangan yang diinginkan jurulatih Kurniawan Dwi Yulianto. Keempat-empat mereka, Sadil Ramdhani dari Indonesia, Sam Johnson dari Liberia, Risto Mitrebski dari Makedonia, dan Levi Madinda Gabon baru selesai menjalani kuarantin semalam. Selepas perlawanan itu, Kurniawan berkata beliau akan mengambil tanggungjawab terhadap kekalahan ini serta akan mencari jalan terbaik bagi memperbaiki kelemahan sedia ada. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.